Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video saya hari ini. Pertama sekali saya perkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Kemilia, bertugas di AADK Sentul. Hari ini saya bawakan satu tajuk psikososial, iaitu penjadualan. Apa itu penjadualan? Penjadualan ni satu jadual yang kamu buat untuk mengisi aktiviti sepanjang satu hari kamu. Okey, dalam satu hari tu kena sediakan apa aktiviti yang kamu perlu buat dari start kamu bangun tidur awal pagi tu sampailah kamu tidur waktu malam. Bukan tidur waktu petang tu, itu nap. Okey, tidur sampai waktu malam. Maksudnya 24 jam lah apa aktiviti yang kamu perlu buat. Okey, kenapa kamu perlu buat penjadualan? Jadual ni penting supaya kamu tahu apa yang aktiviti yang kamu perlu buat lah. Bila buka mata aja, celik saja kamu tahu apa aktiviti yang kamu perlu buat. Kalau kamu tidak rancang jadual, nanti kamu akan jadi bosan. Sebenarnya banyak aktiviti yang kamu boleh buat, tapi kamu jadi bosan. Sebab kamu tiada jadual, jadi kamu tidak tahu apa yang perlu kamu buat. Mungkin masa pagi tu kamu adalah jadual dia. Okey, solat subuh, lepas tu terus confused, hilang arah tujuan. Tidak tahu sudah mau buat apa. Jadi aktiviti satu hari tu jadi kosong, blur. Bila tiada aktiviti blur, itu menyebabkan kamu mungkin boleh jadi relapse sebab terlalu bosan. Okey, pentingnya jadual ni sebab itulah perlu ada aktiviti. Siapa yang perlu rancang kamu punya jadual? Okey, ini paling penting. Jadual ni dirancang oleh diri sendiri. Kamu yang punya aktiviti, kamu yang rancang. Boleh minta pendapat daripada orang lain, boleh minta pendapat daripada kamu punya ibu bapa, isteri ataupun pegawai pemulihan. Tapi paling penting aktiviti tu ialah aktiviti yang kamu buat, aktiviti yang kamu selesa. Jadual jangan ikut jadual orang yang padat. Mungkin kita baru first time buat jadual. Kalau aktiviti terlalu padat, yang kamu tidak sesuai, kamu jadi bosan, last kamu punya jadual terbengkalai macam tu saja. Kamu pun tak mampu buat. Sebab tu jadual ni kamu kena buat berdasarkan kamu punya aktiviti yang kamu selesa lah. Okey? Jadual ni dibuat setiap hari. Dari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey? Pastikan jadual yang kamu buat tu jangan ubah-ubah. Jadual tu mesti stick pada satu lah. Boleh ubah sikit-sikit. Contohnya mungkin hari ini berbeza sikit. Tapi jangan terlalu kerap ubah-ubah jadual yang kamu mau buat. Nanti last hilang arah tuju. Okey. Jadual ni kamu perlu buat dan tulis dalam timetable ataupun kamu senarikanlah 7, 8, 9, 10 apa kamu boleh buat. Ataupun kamu buat jadual dalam jadual yang macam di sekolah tu. Okey, itu kamu senarikanlah aktiviti dari bangun pagi tu apa yang kamu perlu buat. Okey, selama 24 jam. Kalau andai kata kamu pergi kerja, jadual masukkan masa dia tu yang kamu kerja tu dari bila sampai bila. Okey, kamu balik apa yang perlu kamu buat. Okey, itu adalah jadual yang terancang lah. Jadual kamu tidak boleh letak dalam otak saja. Kalau kamu letak jadual tu di dalam otak saja, kita punya minda ni dia ada minda otak rasional kita ni. Kalau kita sudah rancang aktiviti sepanjang hari, otak rasional kita ni akan ikut apa yang kita tulis.
Dari A, B kita tengok, okey, tiba-tiba kita lari tujuan, kita tengok jadual, oh okey di sini. Kita punya otak rasional akan berfikir pergi situlah apa yang kita perlu buat. Kalau kita tidak tulis aktiviti tu, kita ingat saja dalam otak, aktiviti tu mungkin terlupa. Tiba-tiba kamu hilang, confused, apa yang saya perlu buat hari ini. Bila confused, bosan semua, itulah yang menyebabkan kita berfikir. Fikir kepada benda lain. Terutama sekali bila bosan, mulalah kita fikir yang bukan-bukan, mungkin boleh trigger dan boleh relapse. Jadi pentingnya untuk tulis jadual tu di dalam buku. Okey, ambil satu buku, tulis apa yang kamu perlu buat. Buat timetable ataupun kamu tulis 7 dari sembahyang subuh sampailah kamu tidur tu. Apa yang perlu dibuat? Perlu tulis. Okey. Sepanjang hari selama Isnin sampai Ahad. Okey. Oh, jadual ni tiada masalah, boleh berulang-ulang. Jangan risau sebab itu untuk aktiviti kamu sendiri. Okey, macam mana mau buat jadual? Okey, jadual ni kamu rancanglah. Pertama, mungkin dari jam 4:30 begitu kamu bangun, lepas tu bersedia untuk solat subuh. Tulislah dalam jadual tu, perlu tulis. Solat subuh 5:56. Okey, solat subuh. Lepas tu mungkin kamu berehat jam 6:30 macam tu. Kalau yang perempuan mungkin disediakan sarapan ataupun senaman dulu. Tulislah senaman 6:30 sampai bila jam berapa tu mau buat senaman. Bukannya senaman mau pergi berlari di luar sebab sekarang ni PKP. Kita tidak boleh keluar-keluar kan, suka-suka, kita pun risau juga. Jadi buat senaman simple lah di rumah. Apa-apa senaman yang simple saja. Okey, lepas tu mungkin dalam jam 7 macam tu kamu letak dalam jadual tu sarapan. Sarapan dengan family. Okey, kenapa kena tulis sarapan dengan family? Kalau kamu jawab sarapan saja, kemungkinan kamu akan sarapan sendiri. Sarapan dengan family. Jadi kamu akan panggil kamu punya ahli keluarga, sarapan sama-sama. Itu aktiviti lah dalam rumah supaya kamu tidak boring. Bila sarapan sama-sama, kita mungkin akan bercerita, banyaklah aktiviti, banyaklah kita punya perbualan tu yang kita buat. Okey, tulis di sana sarapan bersama family. Selepas habis sarapan, mungkin 8:30 sampai jam 10:30 macam tu, kamu buat cuci baju ataupun kalau ada kawasan-kawasan untuk bercucuk tanam, bolehlah bercucuk tanam guna pasu-pasu kecil tu. Di flat pun boleh bercucuk tanam. Tiada masalah guna yang pasu-pasu tu, tanam bunga, tanam buah-buahan yang kecil macam tomato ke, daun bawang ke, boleh tanam. Okey. Boleh senaraikan aktiviti yang lain daripada yang lain yang kamu buatlah, tapi pastikan aktiviti itu sesuai dengan kamu punya jiwa sendiri. Bukan aktiviti yang orang mau kamu buat, yang kamu sendiri boleh buat. Okey. Lepas tu mungkin dalam jam 10:30 boleh tonton TV ke, macam tu lah buat jadual. Dari awal pagi, tengah hari, apa yang kamu boleh buat, petang. Okey, kamu tidur dari jam berapa sampai jam berapa, itu semua kena senaraikan. Sebab ini penting untuk kamu tidak terbabas kepada aktiviti yang tidak sihat. Bila terbabas kepada aktiviti sihat, kamu mungkin boleh relapse. Jadi kalau sepanjang hari itu kamu punya aktiviti terisi, tiada masalah. Saya percaya kamu akan abstinent, kekal pulih, walaupun perayaan ke, walaupun PKP ke, tetap pulih sebab kamu ada aktiviti. Pastikan jadual ni kamu lekat di tempat yang kamu boleh nampak. Jangan tulis di dalam buku, simpan di almari. Tidak mungkin kita nampak jadual tu. Okey, pastikan kamu lekatlah. Letak di peti ais ataupun di mana-mana lah yang kamu boleh nampak. Okey? Itu saja saya punya ceramah untuk penjadualan. Harap-harap klien semua kekal pulih dan sepanjang kita ni kena pandemik, jaga diri,
kita tidak boleh tolong jaga kamu. Kamu kena jaga diri sendiri. Semua kepulihan tu berasal dari diri sendiri, kemahuan dari diri sendiri, bukan daripada pegawai pemulihan, bukan daripada polis, tindakan mahkamah, bukan. Itu semua dari diri sendiri. Okey, kekalkan kepulihan sepanjang kita PKP ni. Okey, itu saja dari saya. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.